Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Okay, pertama sekali walaupun PKPB dilaksanakan seluruh Semenanjung, Sarawak Negeri, kelas tetap berlangsung lah. Cuma kalau saya tak ada buat live macam ni, kemungkinan saya akan buat live dalam YouTube lah untuk kelas awak ni. Jadi hari ni kita akan buat Microsoft Project yang kita masuk betul-betul. Yang minggu lepas cuma latihan menggunakan Microsoft Excel. Sebelum tu sebab apa saya tak dapat lagi lah apa ni software tu. Jadi sekarang ni saya rasa saya dah bagi link dan ramai yang dah cuba. Cuma ada yang tak tahu nak guna macam mana. Dah dapat file tu. Bila awak dah dapat file tu daripada file ISO. Okay. File ISO ni bukannya ada certain tadi yang double click apa dia keluar pakai VLC player keluar macam movie kan. Okay, dia bukan file tu. Awak kena, dia macam file unzip. Awak kena unzipkan dahulu. Okay. Siapa yang pilih 2019 ataupun 2016. Okay, awak kena tengok compatible dengan PC awak. PC awak ni Windows apa. Okay. Windows apa dan berapa bit. Okay, ada Windows 32 bit, ada Windows yang 64 bit. Normally sekarang saya tengok ni punya 64 bit. Okay, tengok macam mana tengok, awak pergi kat My Computer, klik kanan, pergi pada bahagian Properties. Okay, pergi pada My Computer. Okay, klik kanan, pergi pada Properties. So nanti dia akan tunjukkan awak punya berapa dia punya ni. Okay, saya tunjukkan ni sekejap dekat dalam ni. Sharekan screen. Okay, klik kanan, pergi pada My Computer, pergi pada bahagian Properties. So kat sini dia tunjukkan apa ni version Windows awak ni. Pada sistem type dia adalah 64 bit. Itu operating system. So yang ni gitu kan bahawa awak punya Windows adalah Windows 64. Okay. Okay. Lepas apa ni awak pilih apa ni download yang sesuai. Saya rasa tak tahulah nak pakai 2019 ke. Awak tengoklah awak punya kemampuan PC awak tu. PC awak ataupun notebook awak tu, ambil lah 2016 ataupun 2019. Lepas pilih, dia bagi option setup yang katakan sistem 32 bit ataupun 64 bit. So ikut PC awak. Katakan Windows tadi 64, pilih 64 lah. Okay, kemudian awak ikut step by step untuk ni. Okay, untuk download ni kemungkinan yang bagi belum download lah. Kita kan bagi yang belum download. Better awak cari tempat. Awak jangan pakai hotspot dengan handset awak. Okay, sebab apa data awak ni tak tahulah kalau awak bergantung pada 1 gig data tu memang tak cukup lah 1 gig data. Sebab apa file yang 2019 ni dia makan 3.5 gig. Dan untuk 2016 dia makan sebanyak 2.3 gig. Kalau awak ada modal sikit, cuba try pergi download kat CC. Okay, download kat CC supaya stabil. Okay, download bubur dan thumb drive bawa balik, install dekat rumah. So lagi cepat lah kemungkinan kalau CC tu dia pakai Unify yang pantas ni sekejap aja download tu, tak sampai sejam maksudnya. Okay, saya download kat Poly pakai internet kat Poly rasanya sekejap aja. Ada 15 minit sampai benda tu. Kemudian boleh install kat rumah. Make sure sistem yang betul-betul lah. Okay. Windows berapa bit. Okay, ambil download semua tu. Kemudian install. Okay, yang tadi saya dah bagi satu file PowerPoint berkenaan dengan latihan latihan buat Microsoft Project. So kita akan buat hari ni benda ni. Okay, sedikit latihan macam mana nak menggunakan Microsoft Project. Jadi selepas habis latihan ni nanti saya akan bagi lab work yang keempat, lab work yang terakhir iaitu Microsoft Project. Okay. Buat benda tu nanti kemudian hantar seperti biasa dalam SIGAS. Okay, baik kita mulakan. Kita akan buka PowerPoint yang tadi tu. Sama ada awak dah download, buka dekat PowerPoint awak. Okay. Okay.
Okay, boleh nampak kat ni. Saya malas nak buka ni. Okay, awak boleh tengok punya tu lah. Proses projek tu. Okay, praktis. Terus buat praktis tu lah. Okay, praktis kita ialah satu projek, mini projek satu syarikat ni ialah create brochure for company. Iaitu di nama projek dia lah, create brochure for company. Okay, kita nak create brochure bagi company tu. Dan cara kerja untuk create brochure tu seperti berikut, iaitu cari write brochure. Ada tiga task utama. Write brochure, kemudian print, kemudian distribute. Tulis, cetak dan edarkan. So, tiga task utama ni, okay, macam hari tu saya buat kan. Cara apa ni, yang perniagaan minyak gamat berprestasi tinggi tu, cari idea, itu banyak cerita lah. Okay, cari idea sampai kita buat kajian selepas pemasaran tu. Okay, kita nak tengok adakah produk kita ni ada impact, boleh diteruskan lagi ke, ataupun kena buat kajian semula projek tu, produk tu sesuai untuk dipasarkan lagi tidak. Okay, lepas dijualkan, lepas benda tu diedarkan kepada customer, awak kena buat satu market test lah benda tu. Sebelum tu dah buat dulu dah satu market test, nak tengok penerimaan, adakah orang ramai boleh menerima boleh menerima atau tidak produk awak tu di pasaran. Boleh terima ke orang menggunakan minyak gamat berprestasi tinggi ni, contohnya kan. Jadi test market, kalau katakan feedback orang kata bagus, terima, barulah awak sikitkan produk. Kemudian lepas jual produk, kita kena buat research sekali lagi, adakah produk kita ni boleh diterima secara produk tu sendiri, boleh terima tidak. Okey, dah terima, ketika feedback katakan 90% menyukai, menerima, barulah awak boleh buat lagi lah, meneruskan lagi benda ni. Okey, dalam praktis kita ni ialah menghasilkan brochure untuk company. Katakan awak dapat satu job daripada company ni, awak ni ada satu team marketing dan designer dan inilah yang dilantik oleh satu syarikat besar ni untuk membuat brochure saja. Okay, bukan untuk TV marketing, bukan buat advertisement dekat ni. Awak dapat satu job kecil iaitu create brochure for company. Okay, katakan tim awak lah 3-4 orang ni macam mana. Kemudian dia bagi awak kena buat benda ni dulu. Iaitu awak kena buat apakah kerja yang kita akan buat, okay, kerja-kerja yang kita buat untuk menghasilkan brochure untuk company ni. So inilah nama dia. Yang pertama sekali ialah create brochure ni. Okay. So kita buatkan mana ni. Okay, pen. Okay, yang pertama kita kena buat create brochure dahulu. Saya research dulu the product. Okay, research write brochure dulu. Kemudian kita kena buat print. Kemudian kita kena brochure, distribute. So dalam write brochure ni, okay, ini adalah sub-sub kerja dia. Okay, sub-sub kerja dia seperti research new product, okay, create an outline, write a rough draft, edit, kemudian editing complete. So ini adalah kerja-kerja yang ada di dalam brochure tadi. Dalam research write brochure tadi. Okay, ini kerja-kerja. Kemudian dah siap semua ni, kita akan laksanakan pencetakan. Print brochure. Okay, print brochure maknanya kena ada prepare through desktop publishing. Kemudian katakan awak cuma design sahaja, tapi awak tak ada printer, so awak kena get codes from printer lah, maknanya kita cari code sebut harga daripada pihak pencetak. Okay, katakan dah bersetujui, kita carilah. Janganlah dapat satu company terus saja awak terima hasil kerja tu. Awak kena comparekan. Katakan cari 5 atau 6 pencetak. Maksud pencetak, maksud saya bukan printer tu. Yang pencetak ni macam satu kilang yang mencetak ni lah. Cari harga yang terendah dengan kualiti yang awak nak lah. Katakan dia bagi kertas glossy paper ke apa ke yang sesuai. So cari yang bajet yang awak kata company ni bagi upah awak ni, awak boleh dapat untung lah. Jangan dapat modal pun tak lepas kan. So kena cari company
yang dapat beri harga yang istimewa untuk awak. Kemudian get printed, kemudian dicetak dan all di mananya semua kerja kita telah dilaksanakan. Kemudian seterusnya ialah pihak syarikat juga meminta awak untuk mengedarkan brosur tersebut. Macam mana nak edarkan? Okey, so inilah kerja-kerja seperti create mailing list, do mass mail out dan all distributed complete. Maknanya semua kerja-kerja ni, inilah kerja yang job awak dapat daripada company tersebut. Okey. Okey, prosedur dia. Okey, kejap lagi kita masuk dalam Microsoft Project. Jadi kita kena create a new project document. Yang ni kena buka dalam Microsoft Project. Saya kita tunjukkan. Okey, yang pertama sekali ialah jangan buat apa-apa dulu. Kita kena setting dahulu. Setting mengikut budaya kerja tempatan kita ni lah. Yang pertama sekali dari segi currency. Okey, currency, gaji semua tu kita kena setkan kepada RM. Okey, ringgit Malaysia. So nanti tak naklah buka-buka terus US dollar ataupun pound sterling. Jenuh awak nak kira balik, nak convert balik dalam RM. Okey, kemudian waktu kerja. If necessary, adjust working time to reflect a 8 hours day. Maknanya satu hari kita setkan pada 8 jam kerja saja. Okey, 8 jam jangan sampai 24 jam, jangan sampai 16 jam. Okey, 8 jam sehari dan 40 jam seminggu. Okey. Dan ensure that all 5 weekdays start from 8. Maknanya start kerja pukul 8 lah. Kita standardkan start kerja pukul 8, habis pukul 5 dengan 1 jam break for lunch. 8.5 ni maknanya dah 9 jam. Tapi kena ada 1 jam lagi waktu untuk lunch break. Okey, itu untuk setting file. Lagi saya tunjukkan mana. Kemudian enter the following task, start date and set the duration. Seperti table ni. Okey, yang ni kita nak buat ni. Kita nak masukkan segala kerja-kerja ni dalam Microsoft Project. Okey, yang pertama task ni adalah kerja-kerja dia. Okey, tengok pada bahagian task. Dan tu kita tengok pada bahagian role. Role penting kejap lagi kenapa saya tengok penting, kita tengok nantilah. Okey, task. Kemudian duration setkan 2 DD tu memang kita dah set awal, tak 2 saja cukup dah. Itu D tu per day. Kemudian 1 week, W tu adalah 1 week ataupun 7 days. Okey, 1 week, 7 days. Okey. Okey, 1 week bagi 5 hari kat sini. Okey, 13. Okey, sekejap Kemudian get codes from printer 2 hari. Kemudian all task printed kosong. Kemudian bahagian start date tu bagi kita tak default date, mana kita ada tarikh hari waktu sekarang lah. Kita letak tarikh waktu sekarang. Okey, tak apa, tengok ni dulu. Okey, precedence. Precedence ni ialah turutan kerja. Okey, tengok pada bahagian create and outline pada row yang keempat. Pada create and outline pada row yang keempat, duration dia 2 hari, precedent dia 3. 3 tu bermaksud dia create and outline ni akan dilaksanakan selepas daripada task yang ketiga. Okey. 3 ni merujuk kepada row ketiga. Maknanya selepas research new product ni dilaksanakan, barulah dia akan buat kerja create and outline. 4 kat sini pula bermaksud write a rough draft ni dilaksanakan selepas daripada create and outline dibuat. So dia 4 ni. So 5 ni pun dia ikut row yang kelima. Selepas yang ni baru buat yang ni. Okey, kenapa sini kosong? Okey, pasal ni dah habis, tak ada apa dah. Okey, row ketujuh ni pula, print brochure ni dilaksanakan selepas daripada editing complete. Kena tak 7 sini. Okey. Yang prepare ni pula kenapa 7 benda yang sama? Sebab apa? Print brochure ni adalah satu tugas. Print brochure, write brochure, distribute brochure adalah macam tajuk tugas besar. Okey, itu sebab awak nampak di sini 7, 7, 12 kat sini. Okey. Okey, 1 week kat sini dia refer kepada 5 hari. 5 hari, tak perlu kita letak ambilkan. Okey, okay, kita tahu presiden ni. Okey, team member. Team member nanti sekejap ada gangguan. Okey. Okay, team member. Sekejap aduh.
Okay. Team member ialah resource. Resource ialah semua manusia yang bekerja ni. Okay, kita akan setting kat sini berapa orang bekerja. Kat sini ada 3 orang. Syahir Azmi, Fazlan Abdullah dengan Camelia Hamzah. Okay, nanti kita akan settingkan masuk dalam resource sheet. Kita letakkan nama dia, letakkan cost. Ini adalah jumlah upah dia. Upah dia iaitu RM20 satu jam. Okay. Upah dia masuk macam dia punya kostum buat kerja lah dia. Okay, Fazlan Abdullah pula gaji dia RM17.50 sejam. Manakala Camelia Hamzah kerja dia adalah RM15 sejam. Allocation ni bermaksud ialah dalam right brochure ni sumbangan kerja dia adalah hanya sebanyak 50% sahaja. Manakala bagi Fazlan Abdullah pula dia bagi 100%. Maksudnya apa maksud 50% ni? Ialah dia kerja dia cuma separuh je lah daripada right brochure ni, hanya buat separuh. Yang ni dia buat semua. Macam itulah maksudnya itu. Contoh katakan kerja ada 8, yang Fazlan ni buat 8, yang Syamil tu buat 4 je lah. Tu dia dapat gaji 50%. Okay, dalam print brochure pun sama, Syamil dapat 50, Kamil dia dapat 100. Kenapa Syamil sikit? Pasal dia punya gaji besar lah, RM20. Mungkin dia bos kan RM20 sejam. Macam manakala Fazlan ni tengoklah gaji dia RM17.50, manakala Camelia Hamzah cuma RM15. Okay, dalam distribute brochure pula hanya 2 orang je yang terlibat, iaitu Fazlan dengan Camelia, 50-50. Okay. Okay, kita terus buat benda ni. Okay, saya tutup ini dulu. Okay, saya terus buat. Kita buka Microsoft Project. Okay. Oh, sekejap dia tak keluar benda ni. Dia kena sharingkan yang Microsoft Project. Screen saja. Okay, keluar tak benda ni? Okay, keluar. Okay, sekarang ni saya tutup dulu. Saya tunjukkan lah bukaan. Buka, start, cari Microsoft Project. So, keluar bahagian depan ni. Okay, kalau ada file yang dah buat, kat tepi ni kan keluar lah. Okay, kemudian kita masuk, payah masuk bahagian yang lain, kita terus masuk blank project. Okay, yang ni saya dah terangkan hari tu dalam video yang lepas tu tentang overview ataupun interface Microsoft Project. So kat sini ada tab untuk file, type untuk task, resource, itu tak ada kan? Okay, task ada view, clipboard, font, okay, biasa yang tu sekejap. Kemudian pada resource ni kita nak letakkan nama-nama orang kat sini. Resource, report, okay, project, view, okay, format. Okay, pergi pada task. Okay, saya nak wakiin balik yang semua tadi tu, yang ada right brochure, ni semua tu. Okay, right brochure semua tu kan. Okay, yang ni lah kena type balik semua ni. Tapi saya malas nak type, saya copy je lah. Tak jawab buat sendiri. Okay, copy benda ni, saya letak kat task name ni, tekan paste lah. Okay, yang ni saya edit lah ni, tak nak lah warna merah kan. Okay, kita tukar tulisan warna hitam, background, no color. Okay, kecilkan, bukan bold, kecilkan balik bagi 12. Okay, macam ni ya. Okay. Okay, kalau awak tengok dalam ni, okay, dia, okay, yang ni kerja dia, ini tajuk, ini tugas besar dia, yang ni ada sub tugas dia. Ini tugas besar, ini sub tugas. So dalam ni sama je kan. Okay, tak apa, biar dulu, lagi kita buat nanti. Macam mana nak buat nanti, sekejap saya tunjukkan. Okay, yang pertama sekali ialah kita suruh buat apa lagi lepas ni. Kita kena prosedur keempat dah display all the following features. Okay, tunjukkan bahagian pertama ialah entry bar. Tengokkan macam mana nak buat. File tab, option, display, entry bar. File tab, option, display. File tab, okay, option, display. Masuk semula File tab, kemudian pergi option, pergi pada display,
pergi pada entry bar. Okay, entry bar saya dah klik lah. Okay, kalau awak kliknya. Okay, kena apa ni, tick dia, klik OK. Klik bahagian atas ni. Ni bahagian atas ni. Bahagian klik bar ni. Okay. Kemudian apa lagi? Project summary task. Project summary task, file tab, option, advanced. Show project summary task. File tab, tag file, option, advanced. Tag file tab, option, advanced, project summary task. Mana project summary task? Cari. Show project summary task. Okay. Keluar macam ni. Itu besar dia. Okay. Video kalau tak dapat nanti awak tengok baliklah video ni. Besar lah, okay. Tertinggal saya tak nak ulang lagi. Okay, kemudian timeline. Timeline, tab view, group, split view, timeline. Tab view, group, split view, timeline. Tab view, split view, timeline. Okay, atas ni lah. Okay, timeline ni. Timeline ni ialah menunjukkan waktu keseluruhan kerja kita. Keseluruhan. Okay, keseluruhan kerja dia. Okay, seterusnya. Okay. Pre-sequencer ni ialah identify suitable link. Okay, yang ni kejap kita buat ni. Kita nak klik in. Okay, sekarang ni, pergi balik pada ni. Tengok pada bahagian start date ni, letak pada default date. Start date untuk yang ni, brochure ni letak pada, okay, kejap saya nak tutup dulu yang bahagian ni lah. Penjian dulu benda ni. Okay, yang ni saya nak tutup dulu. Okay, yang ni saya nak tutup dulu, yang bahagian summary ni. Last kali kot saya nak guna. Bahagian summary tadi, off dulu. Okay, starting date untuk revolution ni letak pada tarikh hari ni lah. Okay, saya ni dah cukup. Okay, settle. Kemudian yang kedua, awak letak bahagian duration. Okay, key in bahagian duration. Jangan buat yang lain dulu. Okay, letak bahagian research new product ni berapa hari? Research new product ni berapa dalam ni? Research new product 2 hari, 2 hari, 2 hari, 2 hari, kosong. Letak 2 hari, 2 hari, 2 hari, 2 hari, kosong. Okay, buat dulu. Kemudian pada bahagian print brochure 1 week. Okay, ingat 1 week tadi kita dah setting. Saya tak setting lagi dia punya. Okay, sebalik pada tab, pergi pada bahagian option. Kita tengok waktu kerja kita, display. Okay, display. Tengok display. Kat sini automatic dah setting dah pada simbol RM. Okay, ni untuk kita punya currency. Okay. Okay, kemudian tengok pada bahagian schedule. Sorry saya pusing jam sana, punya jam sini. Okay, schedule ni penting. Kalau kita nak settingkan waktu kerja kita. Iaitu, pergi bahagian schedule, awak tengok sini, week start on Sunday. Okay, maknanya apa ni, start pada Sunday, kemudian start pada Januari. Okay, kemudian default time start pada 8 PM, 8 pagi, habis 5 petang, kerja 8 jam sehari, 40 jam seminggu dan sebulan lebih kurang dalam 20 hari lah. Okay, yang ni kena settingkan dulu betul. Okay, kalau mungkin dah. Kemudian print brochure. Okay, print brochure 1 week kita ambil 5 hari. Okay, 1 week 5 hari. Print brochure bahagian apa tadi? Bahagian prepare. Prepare tu 5 hari. Prepare tu letak 5 hari. Letak situ 5 hari. Okay, kemudian apa lagi? 2 hari kosong. 2 hari kosong. Okay, distribute, create mailing list, 2 hari kosong. 2 hari kosong. Okay, seterusnya ialah saya nak createkan bahawa yang ni adalah tajuk besar dia lah. Okay, tajuk besar, write brochure, print brochure dengan distribute brochure ni adalah tajuk besar. Manakala yang research semua ni adalah anak-anak dia. Maknanya saya selectkan bahagian anak-anak ni. Okay.
pergi pada bahagian task. Saya klik indent task. Okay, nampak tak macam tu? Okay, dia berubah. Okay, awak try dah zoom nanti, video ni nanti. Okay. Sekali lagi saya ulang. Okay, pada bahagian print brochure pula. Print apa ni macam prepare, good codes dengan get printed dengan alt task ni ialah anak kepada print brochure. Saya lihat. Okay. Dan klik pada ni. Okay. So jadi macam ni. Okay. Sekejap. Ctrl Z. Okay, yang ni anak kepada dia. Okay. Kemudian yang create mailing list dulu ni anak kepada dia. Okay. Okay, seterusnya ialah yang seterusnya adalah masukkan predecessor ni, kita tengok. Okay, research new product ni, okay, dilaksanakan. Okay, tengok pada create outline. Create outline ni dilaksanakan selepas daripada research new product. So letakkan nombor 2 di sini. Maknanya benda ni dilaksanakan selepas daripada research new product. Okay. Apa biasa tu merah tak apa situ, kita set automatic nanti. Kemudian write a rough heading adalah nombor 3. Okay, buang dulu tak silap ni. Okay. Sekejap kat mana tadi? Oh, nampak apa ni kat skrin sekarang ni? Sekejap saya pasal ada ni. Hello, boleh nampak tak apa kat skrin sekarang ni? Nampak je, nampak. Oh, okey, nampak. Okey, nampak. Okey. Seterusnya, perhatikan betul. Pada bahagian task mode ni, awak settingkan kepada auto. Okey, auto schedule. Maknanya tukar pada warna ni lah. Okey, tukar auto schedule, auto schedule, auto schedule, auto schedule, auto schedule, auto schedule. Macam mana auto schedule? Klik bahagian ni, kliklah pilih auto schedule, bukan manual. Okey, auto schedule. Okey, auto schedule dulu. Dan sini auto schedule. Okey. Dah siap sini, kemudian kita letak pre-sedesa ni. Bahagian create outline tadi, kita letakkan angka 2 kat sini. Okey, kemudian write a rough draft ni nombor 3. Maknanya write a rough draft ni dilaksanakan selepas daripada aktiviti create an outline. Kenapa nombor 3? Sebab apa row kat sini adalah nombor 3. Nampak tak row kat sini tepi ni? Dan nombor 3 kat sini. Okey. Kemudian edit rough draft ni adalah nombor 4. Editing complete nombor 5. Okay, print brochure. Okay, kita letak nombor berapa? Kita letak nombor 6. Maknanya dia akan dibuat selepas daripada editing complete. Dan prepare through desktop publishing ni adalah kerja daripada print brochure. Maknanya dia nombor yang sama. Nombor 6 lah. Okay. Kemudian get codes from printer ni kita laksanakan selepas daripada prepare, iaitu dia pada nombor 8. Okey, perhatikan betul-betul benda ni. Kemudian get printed. Get printed ni dilaksanakan selepas daripada get codes kan, maknanya pada nombor 9. All task pula pada nombor 10. Okey. Kerja-kerja distribute. Distribute kita laksanakan selepas daripada all task printed complete. Create mailing list pula dilaksanakan serentak dengan distribute brochure tu, iaitu nombor 11.
Kemudian do mass mail out dilaksanakan selepas daripada create mailing list, iaitu nombor 13 bukan nombor 12, nombor 13. So all distribute complete pada nombor 14. So dekat sini dah complete dah awak punya Gantt pada sebelah sini. Saya kejap saya nak stop sekejap dulu. Screen. Okay, pada bahagian sebelah sini adalah ni Gantt ini, nampak tak dia punya ni step by step. Ini pertama, ini yang kedua dan ini ketiga. Dia punya yang rangka-rangka atas ni ialah kerja dia. Ini tajuk utama dia. Ini adalah kerja daripada write brochure. Ini kerja daripada print brochure. Yang ni adalah kerja distribute brochure. So dah siap dah kat sini satu. Okay. Okay, kita dah buat yang ni. Kemudian letak apa ni? Desa dah letak. Okay, kemudian assign resources. Assign resources ialah kita nak letakkan siapakah yang bertanggungjawab terhadap tugas berkenaan. Okay, katakan print brochure, siapa yang nak kena buat, dan resources. Siapa orang dia, dan katakan untuk print, siapakah yang bertanggungjawab print dan material apa dia kena cari. Semua tu. So itulah upah dia nanti. Okay. So kita tengok balik kembali pada ni. Tengok balik kepada yang ni. Kita ada 3 orang pekerja saja di sini. Iaitu Syamir Azmi, Fazlan Abdullah dengan Camelia Hamzah. Syamir Azmi, upah dia lah RM20 sejam. Fazlan Abdullah RM17.50 sejam. Manakala Camelia Hamzah pula ialah RM15 sejam. So di mana kita nak letak benda ni? Kita pergi pada projek kita, kita pergi pada bahagian view. Okey. Pergi pada view tadi pada task tadi dalam task dalam Gantt chart tadi tu, kita pergi pada bahagian view, tab view, kemudian pergi pada resource sheet. So keluar kat sini resource sheet kita. Okey. Resource name Mamat tadilah Fazlan Abdullah. Okay. Syamir Azmi. Syamir Azmi. Type kat sini, pilih kerja lah. Kerja, material dan kos. So dia ni pekerja, letak kerja. Initial memang dah siap. Okay. Pergi pada standard rate ni. Okay. Awak double click boleh. Awak nak key in berapa, tekan F2 lah. Dia sebiji macam Excel. Okay. Kemudian awak ubah lah. Dia punya gaji adalah RM20. Overtime tak payah. Kita cerita pasal overtime. Cukup. So baru seorang. Nama pekerja kedua ialah Fazlan Abdullah. Dia pun kerja. Gaji dia ialah berapa? Fazlan Abdullah RM17.50. Tekan F2 untuk key in dalam dia. Tukar nilai dia. RM17.50. Okay. Kemudian yang ketiga, Camelia Hamzah. Camelia Hamzah. Okay, pekerja juga. Okay, initial K. Kemudian dia punya gaji dia ialah RM15. Gaji paling rendah lah RM15. Okay, enter. Okay, siap untuk resource. Okay, kita kembali balik kepada Gantt chart tadi. Macam mana? Klik pada Gantt chart nanti. Pada penjuru ni, klik Gantt chart. Okay. Kemudian pergi pada, okay, awak kecilkan, awak tolak ni. Kita pergi pada bahagian resource name. Resource name, kita nak letakkan yang buat write brochure ni ialah siapa tadi? Tak nama tadi tu. 2 orang tadi. Klik pada sini dan pilih, klik pada anak panah ni, keluar nama orang kan. So kat sini ada nama siapa? Syamir dengan Fazlan Abdullah. Okay, cukup. Okay, tapi kat sini kita ada percent allocation. Maknanya Syamir cuma buat 50% saja. So macam mana kita nak buat? Kita double klik pada kotak ni. Okay. Klik pada resource. Okay, klik pada tadi general, dia ada polisi desa,
Klik pada resource. Syamil ni hanya 50% sahaja. Klik pada bahagian units dia, tekan ke bawah. Ada tanda kecil ni, tanda ke bawah 50 ataupun kosong. So letak 50%. So okey. So nampaklah Syamil ni kerja hanya 50% sahaja. Macam mana nak tengok cost dia? Okay, cost dia pada add new column ni, klik pada bahagian kecil ni, type cost, C-O-S-T. So enter, so dapat nilai berapakah cost kat situ, ialah RM17,760, iaitu upah bagi Fazlan Abdullah dengan Syamil. Fazlan 100%, Syamil pada 50%. Okay. Okay, kat mana lagi? Dekat print brochure. Print brochure ada dua orang kerja kat sini, iaitu Syamil Azmi dengan Camelia Hamzah. Klik pada Camelia Hamzah dengan Syahir Azmi. Okay, enter. So kat sini pun kena tukarlah dia punya kerja dia tu. Syamil hanya kerja 50% sahaja. Okay. Jadi 1,800 kat sini. Okay, 1,700. Kemudian yang ketiga bahagian distribute. Okay, distribute. Iaitu kat sini ada dua, iaitu Fazlan dan Camelia. Fazlan dan Camelia. Enter. RM1,040. Tapi awak kena tukarkan dia punya ni lah. Okay, percentage dia iaitu kedua-duanya hanya 50% sahaja. Okay. Okay. Okay, dah siap ni. Dah hampir siap lah kita punya kerja ni. Okay, kemudian saya nak show balik yang tadi tu, yang saya tutup balik dulu. Show apa nama tadi? Summary project tadi tu. Pergi pada bahagian mana tadi? Pergi pada bahagian file. Option, kejap tadi. Option. Pergi pada bahagian display. Display bukan bahagian mana tadi? Advanced. Pergi pada bahagian advanced. Show apa nama? Project summary task. Okay, semula saya tunjukkan yang gambar atas tadi kan, yang keseluruhan projek kita berapa lama. Pergi pada file, pergi pada option, pergi pada bahagian advance, pergi pada bahagian show. Cikgu ada bawah ni. Mana tadi? Ya Allah. Pergi pada bahagian display option for this project, show project summary task. So dia bagikan total jumlah projek kita sampai 21 hari total Okay, yang ni automatik dia akan letak pada row kosong. Okay. Kemudian projek kita start daripada 9 hari bulan 11, 9 November berakhir pada 7 Disember. Okay, nampak ni. Saya besarkan tarik awak macam dia macam Excel lagi ni, awak tarik-tarik. Okay. Okay, start pada 9 November berakhir pada 7 Disember selama 21 hari. Costing dia ialah RM4,080. Okay. Sudah settle kan benda ni? Settle dah. Okay, kemudian satu lagi nak bagi nampak kemas kita punya projek ni. Awak pergi pada bahagian format, pergi pada outline number. Klik pada outline number. So nampaklah dia punya nampak kerja ke mana satu. Okay, dia punya ada outline number sini. Semula. Okay, pergi pada bahagian format, klik pada outline number. Okay, siap. Ini awak punya ganjat. Sebelah ni ada dah. Okay, nampak kemas lah. Berbanding yang Excel tu nampak macam biasa je kan. Ini nampak kemas sikit. So nampak dia punya kerja. Okay. Apa lagi yang saya nak tunjuk sini ialah pergi pada bahagian task, awak nampak pada bahagian schedule kat sini ada tanda macam kosong, 25%, 50%, 75% dan 100%. Apa maksud dia? Maksud dia ialah katakan kerja-kerja untuk write brochure ni sudah berjalan sebanyak 100%, awak boleh klik pada mana-mana kotak biru ni kan. Okay, kotak biru ni katakan awak tukar dia, okay, yang research ni dah 100%, so letak 100%. So nampak dia punya bar ni tekan berubah macam ni. Katakan pada bahagian create and outline pula, dia hanya baru 75%. Tak habis 100% lagi.
So klik kat situ. Okay. Kita tak perlu, saya nak letak perlu kosong balik semua ni. Hari ni baru start kan kerja. Okay. Okay, dah siap sini. Kita kembali pada PowerPoint balik. Apa benda yang kena buat. Okay, kita dah assign resource. Maknanya kita dah letakkan siapa yang bekerja, siapa yang staff yang bekerja, berapa gaji dan sebagainya. Kemudian pergi pada milestone. Okay, milestone task. Okay, cari nanti sendiri ni. Okay, recurring. Recurring ialah benda yang sedia berulang yang kita akan laksanakan dalam projek ni, iaitu team meeting. Okay, yang ni nak buat dia. So, kita kena letak tambah lagi satu task dekat yang tadi dah siap. Yang ni awak akan tambah lagi satu task, iaitu team meeting. Maknanya sentiasa adakan mesyuarat lah untuk melihat progress. Okay, facing ada, kalau ada problem-problem apa, kena tengoklah, kena bincang dalam meeting ni. Kenapa tak boleh laksanakan lagi, ada sebab-sebab dia. Okay, apa kena buat sini ialah task meeting. Cara nak buat dia kat macam mana? Okay, ini kena setting team meeting 1 jam, weekly, first week on Monday. Okay, first week on Monday. Start dia bila? Okay, berakhir bila? Atau 3. Okay, kemudian kita cakap macam mana nak buat? Pada task, tab task, pergi pada group insert. Okay, pergi pada task, insert kat sini. Okay, semula pergi pada bahagian task, cari group insert. Kemudian pergi pada task, recurring task. Okay, dia suruh tulis nama apa tadi? Dia suruh tulis team meeting, duration dia 1 jam. Team meeting, duration dia 1 jam. Type lah 1 HR. Okay, tag. Kemudian dia cakap apa lagi? Dia cakap recurrency pattern weekly. Okay, Monday. Weekly Monday. Weekly pada Monday. Okay. Kemudian and after 3. Okay, 3 kan dia cakap tadi. 3 session kan. Select a suitable date in second week project started. Mana select tarikh yang sesuai pada minggu kedua. Minggu kedua dan after 3. Katakan hari ni kita start 9 hari bulan. So minggu kedua ialah pada 16 hari bulan. Saya letak je lah. After 3 occurrence dan okay. So automatic keluar kat bawah ni. Tak pula silap. Kena letak bawah sini. Okay, silap. Klik select bawah dulu. Mudah saya buat. Recurring team meeting. Duration dia tadi apa? 1 jam. Weekly. Monday. Start pada minggu kedua. Takkan minggu pertama tak payah meeting lah. Minggu pertama kita branch ni kan. Okay. Minggu kedua dah start meeting. Selepas daripada 3 occurrence. Okay. So nampak sini. Dah ada dah. Dah siap dah semua ni meeting. Okay. So dah complete dah kita punya kerja recurring task. Okay. Kemudian outline number. Outline number saya dah tunjuk tadi dah. Yang ni. Yang nombor-nombor 1 ni. Kat mana tadi? Pergi pada bahagian view. Pergi pada bahagian format. Pergi pada outline number ni. Okay. Ini outline number ni. Sekejap, yang team meeting ni dia tajuk utama. Tajuk utama kena letak tepi. Bahagian sini. Okay, outline number. Format, outline number. Okay, projek 1 awak boleh rename lah projek awak ni. Tukar apa? Tukar nama apa? Projek pencetakan iklan minyak gamat berprestasi tinggi. Okay. Ya, boleh tukar. Projek cetakan brochure BROUCHR minyak gamat berprestasi tinggi. Mengarut je. Okey. Okey. Projek dia selama 21 hari nak cetak brochure tu. Okey. Terusnya lagi
entire project. Okay, ini yang ke-10 ialah entire project. Kita nak tengok keseluruhan project. Cara dia ialah tekan view, group zoom, entire project. View. Okay, pada zoom sini, entire project. Okay, nampaklah kita punya keseluruhan entire project kita. Okay, seterusnya Gantt chart. Okay, ini Gantt chart. Awak savekan project awak sebagai Gantt chart. Awak buat macam ni je. Saya nak awak print screen lah. Bagi cantik. Okay, ambil sini. Tekan snipping tool. Okay, awak print screen benda ni. Okay, awak save jugalah awak punya file awak savekan juga awak punya file project ni. Okay, kalau siap ataupun awak print screen macam ni lah. Jadi awak nampak awak punya kerja ni lah. Ini ikut projek awak projek kumpulan awak tu nak buat apa, kasut lah, tudung lah, apa benda kan. Okay, kita ambil sambung balik projek. Cuma projek itu projek produk, tapi ini cetakan brosur saja. Cetakan brosur tudung apa company awak buat itu, kasut apa saya nampak itu. Nah, buatlah macam ni. Ni dia punya ni lah. Okay. Kemudian dengan dia punya Gantt chart ni lah tepi ni. Awak tolong buat dia punya ni. Okay, ini tempoh masa dia. Start daripada 9 hari bulan sampai kepada 7 Disember. Ini dia punya timeline awak ni lah. Okay, yang hijau dekat sini adalah meeting. Meeting pertama bila, meeting kedua bila, meeting ketiga cuma selama 1 jam saja, 1 hari. Okay. Kemudian apa lagi? Okay, tracking gun. Tracking gun produce another one type of chart which is tracking gun. Cara macam mana nak buat tracking gun. Pergi pada bahagian Gantt chart kat sini. Okay, pilih tracking gun. Ini adalah tracking gun awak. Okay, tracking gun. Tahulah dia punya berapa persen bersiap kan. Okay, yang ni boleh tukar kepada berapa persen tadi. 100% dan sebagainya. Okay, nampaklah dia punya progress tu. Okay, kerja ni dah buat 100%. Yang tadi dia tak tunjuk. Yang tadi dia just tunjuk macam ni je kan. Okay, ni tracking gun tadi. Okay, kalau awak setkan daripada berapa persen. Okay, apa tadi? Plan tracking gun. Ni tracking gun Ini adalah Gantt chart. Gantt chart dia tak tunjuk percentage. Dia just dia tunjukkan dia punya bar macam ni je, 100 punya. Tapi kalau tracking gun dia tunjuklah 100% berapa persen. Itu beza antara tracking gun dengan Gantt chart. Okay, seterusnya ialah exercise. Okay, answer all the following question. Who is working the most hours in this project? Okay, projek awak ni saya minta awak buat nama projek awak tu awak. Saya nak tunjukkan perbezaan antara grup dengan grup. Okay. Maknanya hari tu kalau projek kasut ke, tudung ke, beg tangan ke, beg ke, pin ke, namakan projek. Maknanya orang guna yang sama tak apa. Awak nak guna nama kawan awak pun dalam ni pun boleh. Okay. Tapi dia punya allocation, costing dia ikut yang dalam ni. Saya nak tengok bahawa semua akan dapat nilai yang sama, iaitu nilai dia sebanyak berapa costing dia kat sini? Total up dia mesti 4,080. Total up dia mesti 4,080. Nama, tukar nama awak tak apa, 3 orang 4 orang kan, tukar nama group awak. Okay, tambah seorang lagi. Dia punya task name ni, dia punya projek ni, tukar nama projek awak. Nak tunjukkan perbezaan antara awak dengan kumpulan yang lain. Okay, awak dengan kumpulan yang lain. Okay, saya nak tahu mesti duration dia 21 hari. Sudah tepat ni. Mesti ada yang salah dia. Cuba tengok betul nanti lah. Okay, so yang 100% tak payah letak tak apa ni. Ni tak kisah, tak payah letak, tak apa, biarkan dulu. Okay, kita nak baru merancang hari. Kita baru nak merancang hari ni. Jadi inilah yang awak kena dapat. Okay, macam ni, duration dia auto awak kena letak. Tarikh finish dia akan auto ikut pada duration yang awak letak. Okay, predecessor ni macam mana setting ni saya dah tunjukkan tadi. Ni biarkan macam ni. Kemudian resource name dengan juga cost. Okay, seterusnya who is working the most hours in this project? Siapakah yang kerja paling banyak sekali dalam projek ni? Dan siapakah yang bekerja paling sikit sekali? Kalau sikit kita nampaklah kan Syahri kan sikit kan, Syamil Azmi kan. Okey. Macam mana jawab dia? Okey, ada cara je lah.
Okay, kita seterusnya pergi pada bahagian report. Saya tak tunjuk semua benda ni. Okay, pasal latihan awak kena buat sendiri. Sekarang ni kita dah pergi pada bahagian report. Okay, report. Kemudian tengok pada bahagian cost. Okay, contoh cash flow. Okay, cash flow. Disebabkan kerja ni belum buat lagi. Okay, disebabkan kerja ni belum buat lagi. Tunjuk kat sini lah. Pasal ini kerja yang belum buat lagi. So total cost adalah RM4,080. Okay, yang ni lah jawapan ni. Kena cari lah sendiri. Okay, yang soal menjawab semua ni saya tak nak cerita. Awak kena tunjuk sendiri lah. Kena cari kat sendiri. Okay, macam mana nak buat benda ni. Tunjuk kat sini. Saya klik apa tadi dah. Cek sendiri. Contoh kat sini yang Syahir Azmi bekerja sebanyak 68 jam. Okay. Fazlan selama 80 jam. Camelia sebanyak 88 jam. Okay. Menjawab tak soalan dia? Dia cakap Camelia 88 jam, Syahir pada 68 jam. Okay, ni kerja dia. Yang ni kena cari sendiri. Segala soalan tu cuba jawab. Okay. Kita letak nama awak ke apa ke, kita tahulah nama 3 orang tu. Okay, cari kat sini. Setting kat sini. Yang ni kena buat sendiri. Okay, mana ni? Okay, yang ni. What is total cost? Total cost tadi dah tunjuk dah. Okay, dalam tu boleh ataupun cari dalam ni lah. Total cost dalam report, cost, cash flow. Kat sini adalah remaining cost. Cost variant RM4,080. Mesti dapat yang sama. Okay, sebab apa awak kena setting dia punya jam bekerja dengan berapa jam per ringgit tadi tu. Mesti dapat RM4,080. Semua orang mesti dapat yang sama. Jangan ubah-ubah dia punya nilai. Okay, saya nak benda sama, cuma awak tukar nama dengan nama projek tadi, tukarlah kepada cetakan barang company tu. Okay, 18. Which task is the most expensive? Cari macam mana, kerja apa yang paling mahal sekali. Kita tengok sini dia tahu dah kan. Brochure dah paling mahal. Itu RM1,800. Okay, RM1,800 paling mahal lah. Kat sini, daripada sini kita dapat jawapan dah. Iaitu total cost dengan job apa yang paling mahal sekali. Okay, job apa yang paling mahal sekali. Okay, kemudian calculate the cost for each team. Yang ni pun kena cari sendiri. So dapat gaji berapa? Orang ni buat berapa? Cari sendiri. Okay, total duration. Total duration pun dah ada dalam ni kan. Dalam report ada. Ataupun dalam tu pun dah ada. Cost overview. Okay. Semua dalam report ni menunjukkan berapa ni lah. Semua jawapan awak yang nak cari semua dalam ni ada. Okay, apa lagi? Identify and describe about Aircon. Okay. Tak ada apa, ni nota je. Extra note. Okay, tak ada apa dah. Okay, lagi satu ialah macam kita nak change working day. Kalau ada hari perayaan, okay, ada kat sini lah tunjuk ni. Kalau nak setting ada. Yang ni dia pakai version 2013. So lebih kurang dah, kena cari sendiri lah. Okay. Cara nak tambah hari perayaan, katakan kena cuti kan. So kena kita elakkan waktu bekerja pada hari-hari kelepasan am. So apa kalau tidak, awak kena bayar dia punya overtime dengan apa nama ni? Kalau kita kerja time cuti panggil apa? Bayar triple pay ke, double pay ke kan? Extra pay lah untuk tarikh itu. Okay. Okay, kembali pada Gantt. Nak tengok balik pada report report, pergi pada bahagian ni. So setting lah memang ni. Okay, saya rasa sekejap lagi benda yang tadi saya dah bagi dah dalam bentuk PowerPoint. So awak tolong buat, tukarkan tajuk dengan dalaman dia tu, tarikh awak buat bila. Kalau awak start hari ni lah nak buat. Kalau buat esok, tukar default tarikh awak tu, hari yang awak buat benda ni, latihan ni. Latihan ni awak bagi antara Jumaat, tak apalah. Sekejap lagi selepas ni saya akan bagi lab yang keempat. Okay, lab yang keempat. Okay lah, tak apa, lab keempat saya bagi minggu depan lah. So awak mahirkan dulu minggu ni benda ni. So pada minggu depan kita akan masuk topik baru. Topik baru tu dah tak ada lab lah. Lab cuma ada 4 je. Word, Excel, PowerPoint dengan project. So lagi 2 topik ialah
etika internet, dan satu lagi tu, so saya akan bagi lab tu pada minggu hadapan, minggu lab yang keempat. So pada minggu ni awak training guna Microsoft Project. Okay, saya bagi secas minggu lah kalau ada yang belum download lagi. Kalau yang tak boleh download dan tak tahu password, okay, saya minta pada kawan-kawan awak yang dah download, minta file ISO dia, okay, unzip dahulu benda tu, baru boleh install. Okay, nak unzip dahulu. Cara nak unzip boleh Google ataupun tengok YouTube how to unzip the file dan sebagainya. Awak kena cari WinZip lah. WINZIP. Install benda tu kat PC awak, cari yang ni, walaupun trial tu gunalah, pasal kita guna sekejap aja ni. Orang 2 weeks aja untuk Microsoft Project ni, tak lama. Okay, so buat benda ni, kemudian awak bubuhlah dalam latihan nanti di dalam, saya akan buka rekomendasi DOS, file tu, folder tu, so boleh hantarlah latihan ni. So ingatkan saya pada minggu depan saya akan bagi lab work yang keempat, okay, tentang projek lah. Okay, saya rasa itu saja untuk topik buat latihan menggunakan Microsoft Project ni. Saya semua boleh buat, insyaAllah tak ada susah mana pun, cuma agak teknikal lah, dia kena pergi sini. Okay, tak banyak apa. Okay, ada apa-apa lagi tak? Kalau tak ada apa-apa, kita boleh stop dahulu. Saya stop recording. Okay, tak ada apa-apa. Kalau tak ada apa, kita boleh berhenti dulu kat sini. So, boleh buat latihan yang diberikan dalam Microsoft PowerPoint tu. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Okay, saya sudahi kelas kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Tak ada apa-apa nak tanya? Tak ada apa-apa nak tanya? Okay, ada masalah apa-apa awak tanya dalam group lah. Kalau tanya dalam group, insyaAllah saya jawab semua sekali benda tu. Kalau tanya yang personal ni, tanya PM ni, nanti kalau Pak Sorai tahu. Okay, itu saja. Okay, jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum. Selamat siang.